Ya, Prof. Maknanya daripada apa yang Prof ceritakan tadi, semua golongan-golongan cerdik pandai pada ketika itu, di kalangan gurunya, di kalangan reformis Islamnya, golongan mudanya Islam yang disebutkan tadi, Islah, guru-guru, wartawan, sekolah-sekolah pondok, agamawan yang berada di pondok-pondok pun mereka mempunyai kesedaran untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Baiklah Prof, kita nak terus kepada soalan yang seterusnya. Tadi Prof disebut raja adalah asas kerajaan Melayu. Raja adalah asas kerajaan Melayu. Jadi untuk soalan ini, mungkin boleh Prof ceritakan bagaimana pula peranan raja-raja Melayu kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Peranan raja-raja kita. Okey, bagus. Artinya soalan ini memang jarang orang tanya, dan akhirnya hari ini budak-budak muda kan rasa raja ni tak ada faedah, tak ada kepentingan, tak ada gunanya. Dan apa kata orang ni sebenarnya habis kemboreh kan. Itu anak-anak muda ni. Tu banyak yang mencaci raja-raja semua. Ini dia tak faham sejarah, atau dia tidak ada satu tradisi warisan yang mendalam diri. Raja-raja sebenarnya macam saya cakap, dia adalah institusi kepimpinan kita yang penting dalam masyarakat. Mereka adalah ketua. Melalui perintahnya, arahan-arahannya, sebuah negeri itu akan diwujudkan. Misal kita baca sejarah Melaka kan, Sultan Megat Iskandar Shah, ya. Orang Cina panggil dia Parabiswara. Ada nama dia Megat Iskandar Shah. Dia keluar daripada Singapura. Lepas dia kalah dengan Siam datang nak serang dia. Dia keluar dan dia mudik sungai Muar. Dan akhirnya dia naik ke atas terus, dia jumpa satu sungai yang dinamakan Sungai Bertamhulu ataupun cawangan Sungai Melaka. Dia duduk di tepi sungai itu, dia bersandar dan apa kita kata, dia tengok seekor kancil putih kan, pergi tendang dia punya anjing. Apa kita kata yang dibawa tu, jatuh anjing tu. Jadi kancil kan kecil saja kan, kecil saja, anjing besar. Tetapi nampak perkasa, walaupun kecil tapi perkasa. Cili api lah kata orang kan, cili api. Jadi kecil-kecil mulut boleh tahan, tenaga boleh tahan. So Sultan tanya kan, Sultan Megat Iskandar Shah, dia belum Islam lagi ya. Meski apa nama binatang tu? Itu kancil. Dia tengok pokok kan, pokok tu lindung, dia rimbun saja pokok tu. Apa nama pokok ni? Melaka. Kita buka kampung di sini, namakan kerajaan ini Kerajaan Melaka. So maknanya tanpa sultan kita tidak ada perintah, kita tidak ada tuan. Jadi konsep republik yang nak buat hari ini memang boleh buat. Macam Indonesia, dia bunuh semua raja-raja dia, tapi yang bunuh bukan orang biasa, itu PKI, Parti Komunis Indonesia yang memang bunuh. Tetapi kita tak bunuh sebab raja-raja kita adalah ketua yang kita hormati, yang kita sayangi, sanjungi. Tetapi ada juga orang tak suka raja pada masa itu sebab kadang-kadang ada raja yang zalim, kan? Itu biasalah. Dalam kita kata kepimpinan negara, kepimpinan mana-mana pun, yang baik ada, yang jahat pun ada kan? Jadi kita ambil yang baik saja lah. Sebab yang baik ini boleh jadi contoh tauladan pada kita. Yang zalim pun boleh juga jadi contoh tauladan. So kita elakkanlah dapat raja yang zalim atau pemimpin yang zalim kan? Kita ambil yang baik. So jadi Raja Melaka ni tadi, arahan dia yang membuka negeri Melaka. Jadi maknanya apa pun saja. Kalau you ambil misal Melayu misalnya, ni saya nak gunakan hikayat Melayu. Yang kita hari ni tak sebut lagi dah ya. Sebab kita dah terlalu terbawa-bawa dengan rujukan daripada barat. Akar umbi tamadun kita, warisan kita. Kita ambil misalnya misal Melayu, sebuah hikayat Melayu yang ditulis dengan menggunakan apa kita kata fakta-fakta yang betul dan dicatat oleh Raja Chulan, ya, bukan Raja Chulan yang awal tadi, tak, ni Raja Chulan lain. Dia memang seorang pengarang istana, kerabat Raja Perak. Dia mencatat misalnya tentang Sultan Iskandar Muda, ya, Iskandar Muda. Misalnya tentang Sultan Muzaffar Shah, ya, yang bergaduh dengan adik dia kerana rebut tahta, ya. Lepas tu dia cerita juga tentang adat istiadat yang dibangunkan oleh Sultan Iskandar Shah untuk menjadikan Perak sebagai negeri yang beradat, bertamadun. Jadi bagi saya, bila kita baca benda itu semua, nampak sangat bahawa kita menjadi hebat hari ini adalah kerana sebuah tradisi, sebuah pemikiran, ya, sebuah kepimpinan, betul, kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh raja-raja kita dalam sejarah kita yang menjadikan raja negeri itu hebat. Misalnya Sultan Iskandar Shah itu telah, misalnya masa itu Belanda datang, ya. Belanda datang, dia masuk dekat kepala Sungai Perak tu, dia buat ona, ona maknanya tu bahasa lama lah, dia buat masalah lah, kacau bilau.
dia buat benar, dia dengar nasihat seorang orang India Islam yang dibawa daripada mana-mana, mengatakan bahawa raja ni sekarang nak bergaduh dengan sultan, ya. Raja Sultan Iskandar nak bergaduh dengan Belanda. So pegawai Belanda ni dengar, maka dia pun hantar utusan pada sultan. Dengan keadaan bersedia nak berperang. Dan Sultan faham. So Sultan sekarang beritahu kita akan jumpa, ya, di Kuala. So dia tak naik kapal Belanda. Tapi dia duduk kat Kuala tu dengan perkara yang disediakan rakyatnya keliling, orang besarnya keliling, dan mereka berunding. Dan nampak sangat Sultan telah, okey, kita bersetuju awak berdagang di sini, tetapi dia punya bayaran harga biji adalah banyak ni. Kedua, undang-undang perak mesti dihormati. Ketiga, kuasa dekat sini adalah kuasa betul. So maknanya, kalau you dapat raja yang bijak, yang tahu bagaimana nak mengendalikan hubungan diplomatik kan, dengan Belanda, maka benda itu dapat diselesaikan. Jadi ini yang saya kata, bila you baca Misal Melayu, you akan dapati satu kebijaksanaan raja kita untuk menjaga negeri dia daripada dijajah oleh orang luar, ya. Jadi bagi saya inilah penting sultan dalam sejarah. Okey, kenapa kita ada sultan Badai? Kenapa misalnya kita kata pada hari ini kita ada 9 orang sultan bagi negeri-negeri Melayu, dan seorang yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada kalangan sultan-sultan. Kenapa? Kerana orang Melayu telah bangun menentang Malayan Union, dan salah satu sebab kenapa orang Melayu menentang Malayan Union ialah kerana British cabut semua kuasa raja-raja kita dan kedudukan raja kita daripada tradisi itu, dan menjadikan raja-raja kita hanya sebagai anggota Majlis Mesyuarat Raja, Sultan Council, dalam tahun 46. Semua kuasa itu telah diserahkan. Memang bila British datang ke sini, British telah buat perjanjian dengan raja-raja Melayu, ya. Dia jumpa semua raja-raja Melayu dan di situ dibagikan itu. Kalau siapa tak sokong Melayu, dibagikan. Misalnya pada Sultan Badali Shah. Sultan Badali Shah ni bapa kepada almarhum Tun Abdul Rahman, dia seorang raja yang cerdik. Dia graduate university di England dan di UK. Itu memang cerdik. Tak ramai orang anak raja yang graduate daripada universiti Cambridge pada masa itu, walaupun bukan yang utama, tetapi dia graduate. So bila dia boleh faham. Jadi apabila British datang dengan kata-kata bahawa kita sekarang nak serahkan semua pentadbiran raja ini kepada Ratu England atau Raja England, ya, King George, Raja England. So maknanya sekarang British telah minta Sultan tanda tangan satu declaration ataupun satu pengisytiharan bahawa dalam bahasa Inggeris, ya, ada contoh dalam buku saya, I hereby surrender my right, my power and my jurisdiction to the King of England. Tuan-tuan, ni sah, lepas tu cop dengan yang hitam tu kan, sign, lepas tu dicop dengan ialah bila kita cop tu kan, kita seal tu, kita letak ada satu perkara yang dia letak atas tu. Jadi bukan hari ni kita sign aja, tidak, dulu dia ada satu seal tu dia letak di atas satu macam satu gam ke macam mana letak situ. So jadi bila dibuat begitu, maknanya sekarang raja-raja Melayu seluruhnya daripada Perlis, Kedah aja yang bantah beribu-ribu tahu. Tapi bila Sultan Kedah diancam, kalau tuanku tak, if your highness didn't sign it, we'll appoint another one to be the ruler of Kedah. Mau ke dia hilang tahta dia? So maknanya sekarang takut dia. So jadi 2 hari dia berbantah dengan British. Akhirnya British gunakan ini. Kita dah ada orang untuk gantikan tuan. Paksalah, mana dia nak hilang tahta. Tapi dia lepas itu hantar surat kepada Colonial Office, saya tanda tangan tu under decision. Maknanya dalam tekanan. Semua tanda tangan sultan-sultan kita, 9 orang tu, pada akhir Januari 1945, ya. 1945, Januari 1940. Nanti sekejap. Januari 46, minta maaf. Akhir Disember kan, Jepun kalah pada Ogos kan. So Sultan Michael datang beberapa bulan selepas itu, dan akhir Disember dia dapat semua tanda tangan. So Januari 46 dia pergi ke sana, dia bersidang dekat Lord of Commons, ya, Dewan Rakyat dia orang di sana, dan mereka putuskan bahawa Malayan Union akan diperkenalkan pada 1 April tahun 46. Ya, 1946. Dan lepas tu diisytiharkan pada tanah Melayu.
Tetapi surat khabar sebenarnya dah tahu cerita ni, mereka dah bangkitkan. Kita semua dah tahu war-war bila dia datang untuk ambil tanda tangan Sultan, dia dilaporkan dalam Straits Times kan, dalam Straits Times. Lepas tu dilaporkan dalam majlis, dalam Putusan Melayu. So orang-orang yang pandai, yang tahu baca surat khabar, tahu bahawa British kan datang untuk ambil kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu memang pada masa itu berlepas perang. Tidak ada majlis penasihat untuk bagi kita. Kalau ada pun mungkin dia punya menteri besar yang dekat dia seorang. Tapi ada sultan yang tak dengar cakap menteri besar dia, yang suruh tolak Melayu, ya. Tapi yang lain itu sultan sendiri. Dan British datang bukan sahaja datang senyum. Dia datang dengan dia punya 18 U-boat, iaitu pengarah British Military Administration, BMA, pengarah BMA. So dia datang dengan pistol. Dia datang dengan ancaman, ya. Dan bila ada panglima perang misal kata new boat dekat situ, macam mana raja kita tak berkeluh kesah? Nak tanya siapa sekarang? Keliling dia semua orang-orang yang tak tahu. Jadi terpaksalah dia tanda tangan. Jadi maknanya raja kita bila Januari tu dia dah segarkan, inilah salah satu sebab kenapa orang Melayu menentang Union, kerana kuasa raja-raja kita telah diambil alih dan kuasa itu telah diserahkan kepada Raja England dan Wales, ya. Maka akhirnya raja kita hanya jadi ahli majlis mesyuarat raja-raja, ya. Dia tak panggil majlis raja-raja macam hari ni kan, dia panggil sebagai Council of Sultans, ya. Majlis Sultan dia dipanggil macam tu. Tapi Sultan nama je lah. Tapi dia punya kedudukan tradisional dia bagilah. Tapi tidak pentadbiran secara total telah diambil oleh British. Jadi Sultan ni, dan bila rakyat sedar, maka mereka telah adakan kongres. Dan lepas kongres itu di Kampung Baru, Kuala Lumpur pada 1 Mac, habis 4 Mac kalau tak silap saya, 46, mereka telah buat keputusan resolusi, ya, dan mereka mesyuarat. Lagi sekali di surat khabar majlis punya office, mereka buat keputusan bahawa mereka kena menghadap Sultan, ya. 5 orang daripada mereka, iaitu ketuanya Datuk On, ya, Datuk Gantang, Datuk Nik Kamil, Hamzah, lepas tu siapa kita Zabah, ya, Zabah Zainal Abidin, pujangga kita tu. Mereka telah menghadap raja-raja di station hotel. Station hotel ada lagi sekarang kan, Kitapi bawah atas station hotel, sebab mereka Raja-Raja Melayu akan berkumpul untuk menghadiri pelantikan Governor Melayu di King's House atau sekarang Karposa Seri Negara di Jalan di Kebun Bunga, ya, di Kuala Lumpur. So Dato' On dan orang-orang Melayu yang lain siapa yang datang, mereka telah berkumpul di bawah hotel tu. Masa tu kita tak banyak lah satu kan, so mereka boleh penuh lah sepanjang antara dua bangunan besar tapi itu mereka duduk dan mereka laungkan daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Jadi yang perwakilan 5 orang tu naik atas dan jumpa tuan Sultan-Sultan kita dan kata, tuanku, kita nak persembahkan pada tuanku bahawa rakyat Melayu kita semua yang menghadiri kongres ini tidak bersetuju tuanku menghadiri kita kata majlis pelantikan. Kami bantah Melayu dan kita harap tuanku bersama-sama dengan rakyat. Sultan semua dengar, dan Sultan Perak saya ingat menjengah, saya baca ni lah, dia menjengah ke tingkap, ya, istana hotel, dan dia tengok rakyat. So bila rakyat tengok 2-3 orang menjengah, dia ampun tuanku, ampun tuanku, ampun. Jadi kita bukan sembah derhaka, itu bahasa yang kasar ni. Tapi bila kita kata ampun tuanku, kami tak mau Melayu, cukuplah kan. So akhirnya Sultan Perak telah mengatakan bahawa dia berunding sama-samanya, maka akhirnya dia bersetuju bahawa kita tidak akan hadir majlis pelantikan Edward James sebagai Governor Melayu. So pada masa itulah kita dapati Sultan telah memainkan peranan yang penting, menunjukkan bahawa mereka telah menjadi ketua yang betul kepada rakyat Melayu. Itu dia sangat penting tu. Sebab kalau Sultan-Sultan kita teruskan menghadiri pelantikan, upacara pelantikan itu, maknanya mereka tidak simpati dengan perjuangan rakyat. Tetapi Sultan-Sultan kita sangat lapang dada dan mereka simpati, dan akhirnya mereka tak hadir. So jadi nampaknya protes pada Millennium itu adalah daripada Sultan dan juga rakyat Melayu. Tapi rakyat Melayu tidak pergi berarak dekat Karposa Negara, dia pergi langgar kekuasaan bunuh Edward James ke, tidak. Tapi dia pergi jumpa Sultan dia dulu, minta kenan supaya Sultan jangan hadir. Jadi kalau hari ini kita baca, ya, banyak orang baca mungkin macam tu, tapi cuba you analisis. Apa maknanya kepada suatu perhimpunan orang Melayu memohon Sultan supaya tidak menghadiri itu apa makna?
Maknanya dia mahu sebagai ketua sultan mendengar suara rakyat. Sultan sebenarnya patut dengar suara rakyat kerana tanpa rakyat tak ada sultan. Tahu kan? Tak ada rakyat, tak ada sultan. Ampun tuanku, siapa yang tak sembah? Rakyat Melayu. Ya. Orang lain tak angkat sembah. Orang putih memang penjajah. Takkan dia nak angkat sembah pada kita. Tetapi rakyat Melayu yang datang daripada kampung naik bas, turun bas, jalan kaki, mereka pergi datang kat situ. Tapi itulah akhirnya Sultan kita bersetuju dan akhirnya perundingan bila dah setuju dah boycott tu, maknanya British pun terbuka, maka Edward Jenner pun dan juga Malcolm McDonald, ya. Malcolm McDonald adalah Secretary Governor General Asia Tenggara. British ada dua, satu Malayan Union, tapi Governor General Asia Tenggara ni dijaga semua jajahan takluk. So Malcolm McDonald bersama dengan Edward Jenner telah membuat cadangan pada British supaya ada sesuatu yang tak kena dengan orang Melayu ni. Mereka bantah British mengambil alih tanah Melayu. So mereka harap kita boleh mula persidangan yang baru. So itulah yang menyebabkan kita dapati ini sangat penting Ustaz, ya. Orang banyak tak tahu dan hari ini banyak orang menyokong kat tentu hala. Ini sejarah. Apabila itu telah berlaku, maka kita dapati British lihat bahawa raja dan rakyat Melayu bersama. Mereka bersatu, mereka bekerjasama. Tanpa rakyat, raja tak ada kuasa. Tapi tanpa raja, rakyat pun tak ada pemimpin. Jadi mereka bekerjasama. So British faham. Ini apa kita kata psikologi orang Melayu. So sebab itu British, masa dia jajah kita, masa dia duduk negeri-negeri itu, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Dia tidak jajah. Yang dia jajah Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Saya ni British subject. Orang yang dijajah. Tetapi kalau tuan-tuan daripada Kelantan, you adalah bukan British subject, you adalah protected subject of the British. Maknanya negeri tuan-tuan dilindungi oleh British. So you jadi British protected subject. Orang yang dilindungi oleh British. So maknanya kedaulatan raja-raja kita masih kekal. Walaupun kuasa pentadbiran itu sekarang telah diambil oleh pegawai British, ya, oleh residen British, oleh residen general British, tetapi raja itu tidak dibuang. Dan British menghormati raja sebab dia pun ada raja dia juga. Jadi dia dari segi persamaan, kita bersama ada raja. Jadi dia faham kenapa orang Melayu mempertahankan institusi raja. Macam juga dia mempertahankan institusi raja dia sampai sekarang. Walaupun mereka dah moden, tapi semoga yang moden ni kita kena buang yang lama. Kerana lama itu tak sesuai dengan kita, tapi tak semestinya. Dalam krisis politik, bila kita bagi kuasa tu dengan raja, macam hari ni saya ambil contoh kan, isu krisis perlembagaan kita. Bila Agong ada kuasa, ya, yang utama Supreme Head of the Nation pasal 40, dan lepas tu bila Perdana Menteri tidak lagi mendapat suara majoriti, maka dia kena letak jawatan. Dan itu terpulang pada Agong punya kuasa. Maknanya sebagus-bagus kita rakyat, setinggi-tinggi kuasa kita, walaupun Agong kena dengar nasihat Perdana Menteri, bukan, tetapi dalam Agong adalah ketua negara, Supreme Head of the Nation. Dan Agong adalah Ketua Pasukan Angkatan Tentera Malaysia. So ini dua perkara yang penting, yang apa pun rakyat nak buat, kuasa rakyat, suara rakyat, hak rakyat. Tapi rakyat sebenarnya tak bebas. Kita telah memilih, Tengku Abdul Rahman telah meletakkan, bukan Tengku Abdul Rahman, Dato' Onn Jaafar, masa dia buat perlembagaan 48, ya, dia telah meletakkan raja berperlembagaan. Makna raja tu, kita masih jadi ketua tetapi dia dikawal oleh perlembagaan negeri dan negara. Ini hebatnya orang Melayu pada masa itu. Mereka tak buang raja macam golongan kiri atau golongan radikal, ya, macam Parti Komunis Malaya, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, API, AWAS. Mereka nak buang raja. Mereka setuju dengan Malayan Union. Tetapi orang Melayu tak setuju sebab orang Melayu mahukan raja. Dan oleh kerana orang Melayu tak setuju, maka dan bila UMNO ditubuhkan di Johor Bahru, Parti Radikal pun ikut sama tubuhkan UMNO. Siapa kata mereka tak sokong golongan kanan? Mereka tubuhkan UMNO dan mereka tanda tangan piagam UMNO 1946. Piagam itu adalah macam perlembagaan, ya, untuk UMNO. Perlembagaan pertamanya 49 bila UMNO dah jadi satu parti, ya. Sebelum itu UMNO adalah gabungan Persatuan-Persatuan Melayu, ya, di seluruh tanah Melayu. Bukan NGO, Persatuan-Persatuan Melayu. Ini kadang-kadang banyak orang mentafsir sejarah dia kata NGO. Dan masa itu kita tak ada konsep NGO-nya. Kita ada konsep Persatuan Negeri-Negeri Melayu, ya, Association of the Malay States. Sebab masa itu kita negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Tu negeri Selat tu kita tak anggap negeri Melayu lagi dah, macam Melaka, ya. Tapi dia ada juga mainkan peranan dia ada Kesatuan Melayu Melaka.
serta Melayu Singapura, jangan lupa tu. Jadi bagi saya ini yang kita kena faham, bahawa raja kita sentiasa dipertahankan, bukan kerana apa, kerana dia adalah satu sistem kerajaan kita, sistem kerajaan yang memang kita perlu seorang ketua, dan ketua itu kita daulatkan. Sebab itu dia raja, dia bukan, kalau kita sebuah masyarakat macam masyarakat orang asli kan kita ada Tok Batin. Tetapi dia tak dipanggil raja, walaupun dia ada kuasa penuh kat tanah negeri dia kan. Tapi bila kita raja, kita ada daulat, kita ada prosedurnya yang jelas. Sebab itu bila menentang Melayu, bila raja dah baik dengan baik dengan rakyat, maka British angkat tangan. Dia kata bila raja dan rakyat dah bersatu, kita kena lihat ini sebagai suatu perkara yang penting. Dia tak mau kita bangkit memberontak. Sebab mesti ingat Parti Komunis Melayu telah ada dalam hutan dia, mesti ingat, dan dia telah cuba mengambil alih kuasa selama daripada bulan Ogos sampai bulan September ya, untuk menguasai tanah Melayu, dan mereka telah melakukan pembunuhan yang banyak ke atas orang Melayu. Jadi orang Melayu memang darah dah panas ya, darah dah panas ya, macam Selendang Merah. Kalau Ustaz pernah dengar cerita kan, Selendang Merah, Kiai Haji Saleh, itu satu nama kiai, dia ada 7 kiai lagi dekat Batu Pahat yang bangun bersatu menyatukan semua orang Melayu untuk serang orang-orang Cina di Batu Pahat dan juga melawan Parti Komunis Melayu. Itu di Batu Pahat saja. Di Pahang pun ada di Malim, dia orang pun juga bangun. Di Perak, Sungai Manik, Sungai Siput bangun juga. Jadi ini kita kena faham bahawa British sebenarnya intelligence dah beritahu bahawa kalau kita paksa juga Melayu, saya percaya mereka orang Melayu akan bangkit dan British akan hilang. Sekarang orang Melayu bekerjasama dengan British. Mereka tak angkat senjata lawan British. Tak. Orang Melayu perangai dia bukan begitu ya. Memang kita tak angkat senjata. Kita berunding. Dan sekarang raja pula sebelah ni. So lagilah tak ada pilihan. So British akhirnya buat satu jawatan kuasa kerja yang memanggil wakil raja dan juga wakil UMNO. UMNO masa itu dah ditubuhkan. Ya, UMNO telah ditubuhkan 11 Mei 1946 dan semua orang Melayu bergabung di bawah. Ya. Jadi bagi saya kita kena faham ini. Dan apabila kita dapati orang Melayu telah bergabung dalam UMNO, maka mereka menentang Melayu raja bersama, dan akhirnya British mulakan satu jawatan kuasa kerja merundingkan perkara ini, dan perundingan itu berlaku selama 1.5 tahun. Dan akhirnya keputusan perundingan itu ialah bahawa satu perjanjian baru dibuat, ya, gantikan Melayu. So nama perjanjian itu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu atau Perjanjian Persekutuan 44. Federal Agreement 1948. Ya, Federal Agreement 1948. Bahasa Melayunya Perjanjian Persekutuan 48. Dan dalam perjanjian inilah tuan-tuan yang sangat penting. Ya. Dan sangat penting. Pertama sekali apa yang UMNO fight ataupun kita kata raja-raja Melayu minta, raja dan UMNO sama ya. Pertama sekali dia hendakkan balik sultan duduk di atas tahtanya dengan segala kuasa kedudukan dan juga jurisdiction yang mereka ada sebelum 1941, sebelum meletusnya Perang Dunia Pertama. Kan? Dia hendak yang itu. Yang kedua, dia hendak kerakyatan itu adalah jusoli untuk orang Melayu dan juga orang yang lahir di negeri Selat. Macam saya ni lahir di Melaka, maka saya pun dapat kerakyatan secara jusoli automatik. Ya. So bagi raja dia ada rakyat raja. Siapa saja orang Melayu yang lahir, bukan orang lain ya, orang Melayu yang lahir di negeri tersebut, dia adalah rakyat raja. Kalau di Perak lah, Kelantan lah, Pahang. So kita ada dua konsep masa itu sangat jelas, rakyat raja dan rakyat British. Ya, dan mereka ini dua dipanggil sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu 48. Sebab kerakyatan juga adalah cara permohonan. Selain daripada jusoli kelahiran tadi, permohonan. Maknanya kita duduk daripada 7 tahun tanpa putus-putus. Kita tak pergi balik ke luar negara kita asal kita tak ada, tanpa putus. Maka dia boleh mendapat kewarganegaraan. Ya, jadi maknanya kewarganegaraan penting. Hanya 10% saja orang bukan Melayu yang diterima menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kena faham. Sebab itulah nanti kita dapati Parti Komunis Melayu dan juga pemimpin-pemimpin bukan Melayu seperti Tan Cheng Lock, mereka buat pertubuhan dan mereka lawan Perjanjian Persekutuan 48. Sebab mereka tak mudah dapat kerakyatan tahun 48. Itu sebab yang kita kena tahu. Jadi mereka hanya dapat kerakyatan kita bila 1951. Ya, British kita kata minta raja-raja Melayu supaya terima orang-orang yang dah lahir di negeri-negeri mereka supaya menjadi rakyat. Apa yang Raja Melayu buat? Raja Melayu kata, okey, kalau nak suruh mereka jadi rakyat mereka,
Perlindungan pada orang Melayu, bantuan kepada orang Melayu mestilah dilakukan, ya, untuk menjaga keselamatan. Sebab bila orang-orang luar menjadi rakyat, orang Melayu nanti akan tenggelam sebab jumlah orang Melayu sikit, ya. Jadi kalau kita ada perlindungan tu, bolehlah kita bantu, sebab orang Melayu terkenal dengan kemiskinannya, kemunduran pelajarannya, kemunduran ekonominya, betul kan? Ini cerita tahun 46, ya, bukan tahun 2006, ya, 46. Dan orang Melayu juga luar bandar tak terbela, tak ada infrastruktur, tak ada sekolah, tak ada klinik, tak ada apalah, semua tak ada. Kampung, ya, pada masa dahulu memang jalan kaki saja kita semua, ya. Jadi Raja-Raja Melayu cakap kena bagi sesuatu jaminan dalam perlembagaan untuk melindungi dan membela kepentingan orang Melayu. Dan apa yang British setuju? British setuju, dan akhirnya British tubuhkan Rural Industrial Development Authority, RIDA. RIDA itu adalah badan yang diberi peruntukan oleh British dan dimasukkan dalam perlembagaan negara. Akta RIDA 1953. Tapi RIDA ditubuhkan pada November atau Oktober 1950. Ada kata Oktober, ada kata November, tak apalah. Tapi ujung 1950 tu British tubuhkan. Dan dengan penubuhan itu barulah Sultan tanda tangan kewarganegaraan kepada orang yang lahir di situ sebagai rakyat baginda. Dan ini berlaku kuat kuasa dalam tahun 1951. Jadi tuan-tuan, yang kita nak faham di sini, raja sebenarnya sangat berkuasa. British tak dealing dengan rakyat. Rakyat ini biasa. Tapi yang ada kuasa untuk menentukan nasib negeri-negeri Melayu, menentukan hala tuju negeri kita adalah Raja-Raja Melayu. Sebab mereka yang ada kuasa tu. Dan mereka yang turunkan tanda tangan. Kalau Malayan Union British datang ambil daripada Raja-Raja, maka Persekutuan Tanah Melayu pun mesti dengan persetujuan Raja-Raja Melayu, dan Raja-Raja Melayu memastikan bahawa semua perkara yang mereka nak ada di sini. Cuma Raja Melayu dan UMNO tidak minta merdeka. Sebab mereka rasa mereka belum bersedia untuk merdeka. Sebab apa perjuangan mereka pada masa itu ialah mengembalikan kedudukan mereka, ya, yang jelas, yang sah. Raja sebagai ketua negeri, rakyat Melayu sebagai rakyat pribumi, agama Islam sebagai agama rasmi negeri, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ya, dan kita ada satu kedudukan istimewa Melayu telah dibuat pada dalam Perjanjian 48. Jadi maknanya sebelum kita merdeka, Perjanjian 48, masa British buat balik semula tolak Malayan Union, kita tolak Malayan Union, dah dimasukkan semua. Jadi maknanya kan, jangan kita tak tahu. Lawyer-lawyer atau guam kita semua baca 1957. 57 tu tak ada makna kalau dia tak baca 1948. Dan kalau dia tak baca 48, dia tak ada makna kalau dia tak faham kenapa orang Melayu menentang Malayan Union 1946 dan Raja-Raja Melayu menyokong. Jadi maknanya Raja Melayu mainkan peranan sepanjang perjalanan sejarah kita.